COVID-19 varian Omicron telah diklasifikasi sebagai VOC atau Variant of Concern dalam masa beberapa hari sahaja selepas ianya dikenal pasti pada tahun lalu, November 2021. Omicron kini menjadi punca lonjakan pesat jangkitan COVID-19 di beberapa buah negara. Terdapat pelbagai soalan berkenaan dengan varian Omicron ini. Apakah yang kita tahu setakat ini berkenaan dengan varian Omicron? Terdapat banyak mutasi pada spike protein varian Omicron ini berbanding dengan daripada varian-varian yang terdahulu. Jumlah mutasi yang luar biasa tinggi ini juga dilihat menggabungkan mutasi yang ditemukan pada beberapa VOC yang lain. Jadi dari segi transmisi ataupun transmissibility Omicron adalah lebih tinggi daripada varian yang lain dan kes berganda setiap 2 hingga 3 hari. Berbanding dengan varian Delta, kes meningkat dalam tempoh yang agak cepat. Banyak lagi tentang kebolehjangkitan virus ini yang masih dikaji. Namun, apa yang dapat dilihat adalah varian Omicron meningkat lebih rapat kepada reseptor dalam sel pada permukaan sel dan oleh itu menjadikannya lebih mudah untuk ditularkan. Terdapat juga beberapa kajian yang menunjukkan bahawa tempoh inkubasi yang lebih pendek. Ini bermakna seseorang mungkin mengalami gejala lebih awal berbanding dengan varian-varian yang lain. Dari segi severity of disease atau keterukan penyakit COVID-19, data dari negara lain menunjukkan bahawa kemasukan ke hospital daripada jangkitan Omicron ini adalah kurang berbanding dengan varian Delta. Namun, jika kes melonjak dengan tinggi dengan begitu mendadak, secara drastik, ianya masih boleh melumpuhkan sistem kesihatan sesebuah negara. Jika ia merebak dalam komuniti walaupun jangkitan di tahap ringan atau sederhana teruk, golongan yang berisiko tinggi seperti mereka yang mempunyai komorbiditi serta warga emas akan tetap ada kemungkinan dimasukkan ke hospital. Bayangkan, jika sehari kes mencecah sebanyak 10,000, sekadar 5% yang memerlukan rawatan, implikasinya amat besar kepada sistem kesihatan negara. Walaupun Omicron dikatakan kurang virulen daripada varian lain atau kurang menyebabkan penyakit yang teruk, namun ini berpandukan kepada 5 tahap jangkitan respirasi, iaitu pertama, tiada gejala, kedua, gejala ringan, ketiga, bergejala dan mengalami radang paru-paru, dan keempat, memerlukan bantuan oksigen, serta yang kelima, bergejala kritikal yang memerlukan rawatan intensif di unit rawatan rapi. Maknanya, jika kita berpandukan kepada 5 kategori tahap jangkitan COVID-19, namun masih lagi banyak perkara yang masih kita tidak ketahui. Contohnya, bagaimana impak Omicron COVID-19 ini kepada isu long COVID dan kesannya kepada kualiti kehidupan bekas pesakit. Jangkitan semula juga boleh berlaku. Data menunjukkan terdapat peningkatan risiko jangkitan semula dengan Omicron, iaitu orang yang sebelum ini mempunyai COVID-19 boleh dijangkiti semula dengan lebih mudah dengan Omicron berbanding dengan VOC atau varian yang lain yang membimbangkan. Dan jangkitan semula ini meningkat sekurang-kurangnya 2 kali ganda berbanding dengan varian sebelumnya, iaitu varian Delta. Ini bermakna bahawa seseorang yang mempunyai imuniti terdahulu daripada vaksinasi atau jangkitan terdahulu dengan strain atau varian yang lain masih boleh dijangkiti dengan varian Omicron. Sejauh manakah vaksin berfungsi terhadap Omicron? Data menunjukkan keberkesanan vaksin yang lebih rendah terhadap varian Omicron jika dibandingkan dengan varian lain. Hanya kira-kira 30 hingga 40% berkesan untuk mencegah jangkitan dan 70% berkesan untuk mencegah penyakit yang teruk. Bagaimanapun, dos penggalak ataupun booster dose kelihatan benar-benar membantu peningkatkan imuniti di dalam badan. Dan vaksin yang ada sekarang ini berserta dengan dos booster atau penggalak berkesan dan boleh mengelakkan penyakit yang lebih teruk atau kematian. Jadi bagaimana pula dengan varian B16401 atau IHU varian yang ditemui oleh penyelidik dari Perancis? Varian ini telah dilaporkan daripada 12 orang yang tinggal di Perancis dan varian baru ini masih perlu dipantau untuk menilai sejauh mana ia boleh berjangkit atau berbahaya. Namun, buat masa kini masih terlalu awal untuk membuat spekulasi berkenaan dengan ciri virologi, epidemiologi atau clinical case dari varian ini. Dan apa yang pasti adalah sekiranya banyak kes berlaku di komuniti, kebarangkalian varian baru akan muncul. Dan terdapat banyak varian baru yang ditemui sepanjang masa, tetapi ia tidak semestinya menjadi lebih berbahaya. Apa yang menjadikan varian lebih berbahaya adalah keupayaannya untuk membiak dan berjangkit dengan cepat dan mengelak imuniti terdahulu kerana bilangan mutasi yang tinggi berbanding dengan virus asal.